Assalamualaikum, saya Nur Fitriah binti Zulkafli, pemegang nombor matrik C20A1164. Saya akan membentangkan video pembentangan konservasi non-organik yang bertajuk Rawatan Konservasi Non-Organik Tembika, dan saya merupakan seorang pekaji dalam pembentangan ini. Baiklah, kita akan ke bahagian pengenalan objek. Pertama sekali ialah objektif pembentangan. Saya telah melakukan pembentangan ini bagi mengkaji punca kerosakan objek warisan non-organik dan mengenal pasti rawatan konservasi ke atas objek non-organik. Selain itu, latar belakang objek. Pasu tembikar hiasan ini dimiliki oleh Halimah binti Harun dan pasu hiasan ini diperoleh secara hadiah atau pemberian daripada Mariza binti Mat Ali sebagai cenderamata. Pasu ini juga telah dihadiahkan pada tahun 2004 dan telah berusia selama 14 tahun. Pemilik bagi pasu ini telah menggunakan pasu ini sebagai satu hiasan dalaman dan diletakkan di atas sebuah kabinet yang berada di ruang tamu. Kemudian, antara kepentingan kajian warisan non-organik ialah pemeliharaan budaya dan juga sejarah. Warisan non-organik ini bukan sahaja dijadikan sebagai sejarah kehidupan manusia, malahan turut memberikan nilai budaya, seni dan juga perkembangan pembuatan dalam penghasilannya. Oleh itu, kajian warisan non-organik ini sangat penting dijalankan bagi memelihara nilai serta mewujudkan pemahaman mengenai ketamadunan manusia. Dan kepentingan kedua ialah pendidikan dan penyelidikan. Warisan non-organik ini dapat dijadikan sebagai bahan yang sangat penting kepada pelajar maupun penyelidik dalam pendidikan serta penyelidikan dalam bidang arkeologi, sejarah dan sebagainya, selain dapat membantu dalam pembangunan kemahiran penyelidikan. Dalam pembentangan ini juga, saya sebagai seorang pekaji telah menggunakan tembikar iaitu pasu hiasan sebagai objek warisan non-organik saya. Seterusnya ialah kerosakan secara umum. Objek non-organik boleh menghadapi pelbagai jenis kerosakan, antaranya retak dan juga pecah. Objek non-organik seperti seramik, pinggan dan sebagainya mengalami keretakan atau pecah disebabkan oleh aktiviti manusia, kerosakan fizikal dan perubahan suhu yang melampau sehingga mengakibatkan objek tersebut tidak dapat dipelihara. Dan kerosakan daripada bencana alam. Kerosakan ini berpunca daripada bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan sebagainya akan mengakibatkan objek warisan non-organik mengalami kerosakan yang serius sehingga menyebabkan kerosakan struktur yang kekal. Selain itu, kerosakan spesifik yang terdapat pada objek kajian ialah keretakan, kesan goresan dan juga kesan kotoran. Seterusnya ialah metodologi kajian. Sebelum menjalankan rawatan, pengkaji akan mendapatkan persetujuan atau kelulusan terlebih dahulu daripada pensyarah mengenai objek kajian. Setelah itu, pengkaji akan mengumpulkan maklumat daripada pelbagai sumber untuk melakukan pendokumentasian seperti mencatat kerosakan, mengambil gambar sebelum rawatan dan juga mencadangkan rawatan. Seterusnya, pengkaji akan menjalankan rawatan konservasi bagi merawat objek dengan menggunakan peralatan yang bersesuaian seperti air bateri, gam, cotton bud, surgical blade dan juga digital scale. Antara rawatan atau teknik yang digunakan adalah cleaning atau proses pembersihan bagi menghilangkan kesan kotoran yang terdapat pada permukaan pasu. Seterusnya, proses pencantuman. Pengkaji mencantumkan kepingan pasu yang pecah sehingga kembalikan ke bentuk asal. Setelah itu, pasu tersebut akan menjalani proses pengeringan bagi mengukuhkan lagi struktur pasu tersebut dan akhir sekali, pengkaji akan menjalankan proses kemasan bagi membuang lebihan gam yang terdapat pada permukaan pasu. Berdasarkan analisis dan penemuan, pengkaji mendapati bahawa keretakan berlaku akibat daripada kesan fizikal. Hal ini dikatakan demikian kerana pasu ini mudah mengalami keretakan akibat daripada hentaman atau terjatuh sehingga menyebabkan terdapatnya kesan keretakan pada permukaan. Kedua, disebabkan oleh kesan struktur pada pendedahan objek tajam. Pasu akan mengalami kesan goresan atau geseran pada permukaan apabila terdedah dengan sesuatu objek yang tajam seperti pisau, gunting dan sebagainya sehingga meninggalkan kesan goresan yang dalam. Dan kerosakan ketiga ialah kesan kotoran yang disebabkan oleh bahan. Pasu tembikar ini bergeser atau bersentuhan dengan bahan yang mengandungi pewarna atau kotoran sehingga meninggalkan kesan yang sukar dihilangkan pada permukaan pasu. Antara cadangan untuk menangani masalah kerosakan artifak dan objek warisan non-organik secara saintifik dan sistematik adalah dengan melakukan penilaian awal bagi mengenal pasti jenis kerosakan dan punca.
Ini akan membantu dalam menentukan tindakan pembetulan yang bersesuaian. Cadangan kedua adalah mendapatkan rundingan dan juga nasihat daripada pakar atau konservator yang profesional, mempunyai pengalaman dalam pemeliharaan dan pemeliharaan artifak non-organik. Cadangan ketiga adalah pemeliharaan profesional yang memerlukan konservator dalam menjaga dan membaiki artifak non-organik dengan tepat mengikut prinsip pemeliharaan yang betul. Walau bagaimanapun, terdapat cadangan dalam pemeliharaan dan konservasi warisan non-organik bagi mengekalkan dan memelihara warisan non-organik. Antaranya, perancangan dan pengurusan storan. Perancangan pengurusan storan dengan mengaturkan langkah serta pemantauan dan pengendalian agar artifak disimpan di tempat yang selamat dan bebas daripada kelembapan serangan serangga dan juga risiko kerosakan secara fizikal. Kedua adalah pemeliharaan profesional yang menjalankan kaedah dan juga teknik pemeliharaan daripada pegawai terlatih agar dapat melakukan penyelenggaraan dengan baik pada artifak non-organik. Secara keseluruhannya, saya dapat menyimpulkan bahawa warisan non-organik perlu dipelihara dan dipelihara dengan baik agar tidak berlakunya kerosakan. Oleh itu, dengan mengekalkan warisan non-organik, kita dapat mewariskan ilmu, khazanah budaya dan juga inspirasi kepada generasi yang akan datang bagi mengekalkan identiti sesebuah budaya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.